Sebelum video ini ditayangkan, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Adrina Natasha, nombor matrik 323-2010-321. Nama saya Roshini, nombor matrik 3232008201. Nama saya Pitisha, nombor matrik saya 3232012801. Nama saya Nur Aisyah Zulaikha binti Abdullah, nombor matrik 3232007751. Nama saya Nur Nadira Hana binti Muhammad Syafri, nombor matrik 3232001641. Kami akan membentangkan tentang tokoh Islam iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit pengenalan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama Muslim dari tahun 632 hingga 634 Masihi bersamaan 11 Hijrah sehingga 13 Hijrah. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru. Pada awalnya beliau digelar Abdul Ka'bah yang bermaksud hamba Ka'bah, tetapi setelah pengislamannya, beliau menukar nama beliau kepada Abdullah. Nama Abu Bakar adalah daripada perkataan Arab yang bermakna unta muda. Ini adalah kerana beliau gemar membiakkan unta. Beliau juga terkenal dengan gelaran As-Siddiq yang bermaksud yang membenarkan. Kehidupan awal Saidina Abu Bakar. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad yang paling rapat sekali dan jurus silsilahnya adalah termasuk dalam Bani Taim, iaitu subketurunan dan Arab Quraisy. Semasa Nabi Muhammad berhijrah dan Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masihi bersama tahun 14 kenabian. Hanya beliau seorang yang mengikut Rasulullah tanpa ditemani oleh orang lain. Rasulullah mengkahwini anak perempuan beliau iaitu Sayyidatina Aisyah tidak lama selepas menghijrahkan ke Madinah berlaku. Pernah mencari kaya, dia juga dikenali kerana jasanya membebaskan beberapa hamba yang beragama Islam daripada tuan mereka yang kafir, termasuklah Bilal bin Rabah. Beliau juga merupakan salah seorang Muslim yang pertama sekali memeluk Islam. Beliau seorang yang jujur, berbudi pekerti, adil, tegas dan memiliki sifat yang terpuji. Dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah, beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan. Peristiwa yang membawa kepada gelaran ini ialah apabila berlakunya peristiwa Isra dan Miraj yang telah dialami oleh Rasulullah. Apabila orang ramai mengatakan baginda berdusta mala dan di kalangan sahabat yang ragu-ragu tentang peristiwa tersebut, Saidina Abu Bakar menjadi orang pertama membenarkan dan mempercayai peristiwa tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu. Selain daripada gelaran As-Siddiq, beliau juga mendapat gelaran Al-Atiq. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama mengatakan ketika zaman Jahiliyah dan riwayat yang kedua mengatakan setelah Islam dan yang memberinya ialah Rasulullah sendiri. Dalam riwayat Jahiliyah pula ada 2 cerita. Cerita pertama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq digelar Al-Atiq kerana beliau sangat kacak dan tampan. Perkataan Al-Atiq berasal dari kalimah Ataka yang bererti segala yang baik. Cerita kedua mengatakan berasal dari kata-kata Itku yang bererti yang membebaskan. Ini adalah kerana Abu Bakar As-Siddiq sedang melahirkan anak-anak lelaki sebelum Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya meninggal dunia sejak kecil lagi. Ketika melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, ibunya membawa ke Kaabah dan berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini adalah anak yang engkau bebaskan daripada api neraka, maka berikanlah dia kepadaku." Manakala
Riwayat dalam Islam pula ialah beliau dikatakan mendapat Al-Atiq kerana diberi oleh Rasulullah kepadanya. Diriwayatkan Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat baginda, Barang siapa yang mahu melihat kepada orang yang dibebaskan daripada api neraka, maka lihatlah kepada Abu Bakar. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Semasa Rasulullah SAW sedang sakit tenat, baginda mengarahkan supaya Sayyidina Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, sebuah bai'ah iaitu perbincangan bai'ah Syura yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil daripada perjumpaan itu, Sayyidina Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Sayyidina Ali bin Abu Talib sebagai khalifah kerana Sayyidina Ali merupakan menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Golongan Syiah yang merupakan golongan daripada keluarga Bani Hashim menentang pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Tentangan itu tamat selepas Sayyidina Ali bin Abi Talib membaikkan Sayyidina Abu Bakar. Ada pendapat mengatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib hanya membaikkan Sayyidina Abu Bakar selepas 6 bulan. Jalaluddin Al-Suyuti dalam karyanya Al-Khulafa Ar-Rashidun menyatakan bahawa semasa perjumpaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, orang Islam Ansar di rumah Sa'ad ibnu Ubadah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar pada mulanya mencadang dua calon sebagai khalifah, yakni Sayyidina Umar dan seorang sahabat lain, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Perbincangan menjadi hangat sehinggalah Sayyidina Umar menyuruh Sayyidina Abu Bakar menghulurkan tangannya, lalu Sayyidina Umar mengambil tangan Sayyidina Abu Bakar dan memberi bai'ah kepadanya. Tindakan Sayyidina Umar diikuti Muhajirin dan Ansar. Selepas mendapat bai'ah, Sayyidina Abu Bakar menjadi Az-Zubair dan Sayyidina Ali yang tiada di pertemuan itu. Kedua-dua mereka dipanggil dan memberi bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar apabila mereka tiba. Peperangan Islam Riddah. Masalah mula timbul apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Masalah ini menggugat kestabilan dan keamanan kerajaan Islam. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat, manakala ada pula yang kembali kepada menyembah berhala dan mengikut tradisi lama mereka. Puak-puak ini mendakwa bahawa mereka hanya menurut perintah Rasulullah SAW dan memandangkan Rasulullah telah wafat, maka mereka tidak perlu lagi mengikut ajaran Islam dan mereka telah bebas. Sayyidina Abu Bakar menegaskan bahawa mereka bukan sahaja menyatakan taat sembah kepada seorang pemimpin, malah mereka kini tergolong dalam golongan Muslim. Ada di antara mereka mendakwa bahawa mereka ialah Nabi dan Rasul. Bagi menupaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, maka Sayyidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan yang digelar golongan Riddah. Hal ini merupakan permulaan sisi peperangan Islam Riddah. Antara orang yang mengaku menjadi Nabi ialah Musailamah Al-Kazzab, namun Khalid Al-Walid berjaya melumpaskan Musailimah dalam pertempuran. Situasi kedua ialah ekspedisi ke utara. Selepas berjaya mengurangkan golongan Riddah, Sayyidina Abu Bakar menghantar panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantin, iaitu Rom Timur dan Empayar Parsi. Khalid Al-Walid berjaya menawar Iraq dalam hanya satu kempen ketenteraan. Beliau juga menempuh kejayaan dalam beberapa ekspedisi ke Syria. Menurut seorang orientalis barat, kempen Sayyidina Abu Bakar hanyalah sebuah lanjutan daripada perang Riddah. Hal ini jelas salah memandangkan kebanyakan golongan Riddah terletak di selatan semenanjung Arab dan bukannya di utara. Situasi yang terakhir ialah pengumpulan Al-Quran. Menurut ahli sejarah Islam, selepas siri peperangan Islam Riddah, ramai penghafaz Al-Quran syahid. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang berikutnya, meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mula menjalankan aktiviti pengumpulan semula ayat-ayat Al-Quran. Sayyidina Uthman Affan kemudiannya melengkapkan aktiviti pengumpulan dengan membukukan Al-Quran, iaitu Mushaf Uthmani, semasa beliau menjadi khalifah. Kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Selepas 2 tahun memerintah, 11 hingga 13 Hijrah atau bersamaan 632 sehingga 634 Masihi,
Saidina Abu Bakar wafat pada 23 Jamadil Akhir bersamaan dengan 634 Masihi di Madinah. Beliau dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Al-Hafiz Ibnu Hatim berkata, Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Isnin pada malam hari. Ada juga yang mengatakan bahawa Abu Bakar meninggal setelah Maghrib pada malam Selasa sebelum dan dikebumikan pada malam itu juga, iaitu tepat 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah, setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari. Pada waktu itu, Umar menggantikan posisinya sebagai imam kaum muslimin dalam solat. Ketika sakit, beliau telah menulis wasiatnya agar tapak pemerintahan kelak diberikan kepada Umar Al-Khattab dan yang menjadi jurutulis ketika itu adalah Uthman bin Affan. Setelah surat selesai ditulis, maka segera dibacakan kepada segenap kaum muslimin dan mereka menerima dengan segala kepatuhan dan ketundukan. Tempoh beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan dan kemudian beliau meninggal pada usia 63 tahun sama usia dengan Rasulullah. Akhirnya Allah telah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan mereka dalam satu kehidupan. Sebelum kewafatan, beliau telah mewasiatkan agar 1/5 daripada harta disedekahkan sambil berkata, aku akan menyedekahkan hartaku sejumlah yang Allah berikan daripada harta far'i kaum muslimin, harta yang diperolehi kaum muslimin dari musuhnya dalam peperangan tanpa melalui peperangan kerana ditinggalkan lari oleh pemiliknya. Dalam keadaan sakit, beliau telah melantunkan sebuah bait syair. Engkau selalu memberikan kabar duka cita atas kematian kekasihmu. Hingga kini, engkau yang akan merasakan kematian itu. Banyak orang memiliki cita-cita, namun kematian jualah yang akan menghalang segalanya. Ketika sakaratul maut, petanda ajal yang akan menjemputnya datang, putrinya Aisyah Ummul Mukminin membacakan sebuah bait syair. Sesungguhnya tidak guna kekayaan bagi seseorang ketika dada terasa sempit dan susah bernafas. Di antara wasiat beliau kepada Aisyah, aku tidak akan meninggalkan harta untuk kalian kecuali haiwan yang sedang hamil, serta hamba yang selalu membantu kita untuk membuat pedang kaum muslimin. Kerana itu, jika aku meninggalkannya, tolong berikan seluruhnya kepada Umar. Ketika Aisyah menunaikan wasiat itu kepada Umar, maka Umar telah berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, sesungguhnya dia telah membuat kesulitan untuk pengikutnya bagi orang-orang yang telah menjadi khalifah setelahnya. Ibnu Sa'ad telah menyebut dengan sanadnya daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Dia berkata, Abu Bakar dikafankan dalam 2 kain. Kain yang pertama berwarna putih dan kain yang lagi satu berwarna lain. Beliau berpesan, sesungguhnya orang yang telah hidup lebih memerlukan kain daripada orang yang mati. Kerana kain kafan hanyalah menutup apa-apa yang akan keluar dari hidung maupun mulutnya. Beliau telah dimakamkan bersama Rasulullah SAW dalam kamar Aisyah dan beliau telah disolatkan oleh Umar Al-Khattab. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya sebaik-baik orang terhadapku dalam persahabatan dan hartanya adalah kerana Abu Bakar. Kalau sahaja aku boleh menjadikan kekasih selain Allah, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun persaudaraan Islam sebagai kecintaan tidaklah tertinggal sebekas cahaya di dalam masjid, kecuali melainkan cahaya Abu Bakar. Sahih Bukhari nombor 446, Sunan Al-Tirmizi nombor 3593, Hasan Sahih.
Antara sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah pertama, menyelesaikan masalah isu berkaitan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sebarang wasiat atau pesanan mengenai bakal pengganti atau khalifahnya. Sebaliknya, baginda menyerahkan kepada kebijaksanaan para sahabat untuk menyelesaikan masalah pemilihan khalifah supaya mereka dan masyarakat Islam yang lain lebih bebas memilih antara mereka yang lebih layak untuk mengisi jawatan tersebut. Sekurang-kurangnya, terdapat 3 golongan yang bersaing untuk merebut jawatan khalifah berikutan kewafatan Nabi Muhammad, iaitu puak Bani Hashim, Muhajirin dan Ansar. Kedua, menyelesaikan isu pengganti Nabi Muhammad SAW. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, beliau menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pertikaian antara golongan Muhajirin dengan Ansar tentang pelantikan khalifah. Masalah ini timbul kerana pertama, Nabi tidak meninggalkan wasiat sebagai calon pengganti. Yang kedua, terdapat ramai yang bersaing untuk menjadi pemimpin, terutamanya dalam kalangan Muhajirin dan Ansar dan penyokong-penyokong kaum keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, menyelesaikan masalah golongan Al-Riddah, iaitu Nabi palsu, golongan murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar memerintah, munculnya golongan murtad, enggan membayar zakat dan Nabi palsu. Keadaan ini berikutan kerana kebanyakan orang Islam yang tinggal di luar kawasan Mekah dan Madinah belum dapat memahami dan menghayati Islam yang sebenarnya. Setelah Nabi wafat, ramai dalam kalangan mereka yang murtad, enggan membayar zakat dan mengakui sebagai Nabi. Yang keempat, menangani ancaman musuh luar, khasnya Rom dan Parsi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga bertanggungjawab meluaskan dan menyebarkan syiar Islam ke seluruh semenanjung tanah Arab. Bagi mencapai tujuan itu, beliau telah meluaskan pengaruh Islam ke negara jiran seperti Rom, Parsi dan Syria. Tujuannya ialah untuk menenangi ancaman musuh luar, khasnya Rom dan Parsi. Rom merupakan sebuah empayar besar dan kuat menguasai negara Mesir di Afrika Utara. Penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum yang beragama Kristian. Disebabkan kezaliman pemerintahannya, keadaan dalam negeri tidak aman dan rakyatnya sering memberontak. Yang kelima, memulakan usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat Al-Quran pada mulanya telah dicadangkan oleh Umar bin Al-Khattab pada Sayyidina Abu Bakar apabila ramai penghafal Al-Quran terkorban dalam peperangan bagi memerangi golongan Al-Riddah. Abu Bakar menerima cadangan tersebut setelah yakin dengan hujah-hujah Umar. Yang keenam, menyusun dan mengemas kini pentadbiran. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, baginda telah membentuk pasukan tentera yang diketuai oleh Usamah bin Zaid kepada kesempadan Syam untuk menyerang Ghassan yang ketika itu berada di bawah jajaran Bayezid. Tindakan tersebut dilakukan kerana beberapa orang utusan Nabi Muhammad telah dibunuh. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar berhasrat untuk menyambung semula usaha baginda. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut kurang dipersetujui oleh sesetengah para sahabat. Mereka mencadangkan supaya ekspedisi ke sempadan Syam ditanggungkan kerana ancaman Al-Riddah lebih bahaya dan memerlukan penyelesaian segera. Namun Khalifah Abu Bakar tetap tegas dengan keputusan beliau. Dan terakhir sekali adalah melaksanakan dasar dan ekspedisi ketenteraan. Ketika sakit, Abu Bakar mengadakan perundingan dengan para sahabat untuk melantik Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Uthman Affan diarahkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk menulis keputusan tersebut. Dengan cara ini, Khalifah Abu Bakar telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik Islam. Sekian, terima kasih.